Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar daripada hadis dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun untuk kita jadikan satu amalan dalam kehidupan kita ini agar kita mendapat yang disebut dengan kerahmatan dan keberkatan yang berterusan dalam hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita mengenai hadis Riyadhus Salihin ini, kita sampai pada bab yang ke-51. Kalau tuan-tuan sentiasa ikuti siri-siri kuliah hadis ini, tuan-tuan akan berjumpa dengan satu bab yang disebut dengan babur raja. Bab yang diajar supaya kitanya berharap kepada Allah. Dia panggil raja. Dalam hidup kita ni, dalam hati kita ni, kita kena tanam dua perkara. Yang pertama al-khauf dan yang kedua ar-raja. Dua-dua ni kita kena sentiasa jadikan dalam hidup kita ini perasaan yang kekal, berkekalan dalam kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk tu dipanggil menimbulkan rasa berharap kepada Allah, ataupun membuahkan rasa berharap kepada Allah. Yang ni yang perkara yang kita mesti sentiasa letak dalam jiwa kita ni, supaya kita sentiasa berharap dan kita sentiasa membenihkan rasa harap kepada Allah ni sepanjang masa pada kita. Sebab manusia ni dia ada letak harap kepada selain daripada Allah. Dia letak harap kepada yang disebut dengan kuasa. Orang yang harap kepada yang disebut dengan harap kepada orang, harap kepada macam-macam gaya lah dalam hidup ini. Tapi kita orang Islam ni diajar supaya kita menimbulkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang sepatutnya. Tajuk yang ada tu kita mesti mengeluarkan balik dalam diri kita ni perasaan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang penting dalam kehidupan kita dah. Hari ni kita sambung pada hadis yang ke-9. Wa anhu ni daripada yang disebut dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah telah jadikan rahmat Allah ini sebanyak lebih kurang 100 juzuk. Nikmat-nikmat Allah ini, rahmat Allah ke atas manusia ni, ke atas makhluk ini sebanyak lebih kurang 100 juzuk. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Dan Allah telah menahan 99 rahmat Allah itu di sisi dia. Allah tak gunakan lagi rahmat Allah itu, dan Allah simpan yang disebut dengan rahmat 99. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Tapi Allah hanya menurunkan rahmat Allah ni satu sahaja di atas muka bumi ini sendiri. Famin zalika juz'in yatarahamul khalaiq. Kerana kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas manusia inilah yang menyebabkan masing-masing hidup dalam keadaan yatarahamul khalaiq. Kita rasa saling merahmati di antara satu sama lain. Hatta turfa'u dabbatun hafirha an walidaha qasyatan an tusibahu. Sehinggalah yang disebut dengan seekor binatang pun pasti mengangkat kakinya daripada anaknya kerana takut kalau mengenai ataupun terpijak anak dia tersebut. Anak sebutnya yang dirasakan oleh binatang tu apa dia? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah curahkan. Kita ni kita rasa sayang di antara satu sama lain. Kerana apa dia? Kerana rahmat Allah.
Rahmat Allah yang satu je yang Allah campakkan di atas dunia. 99 lagi Allah simpan. Maknanya kita diajar supaya berharap dengan 99 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dalam hidup kita ini, supaya kita dapat 99 rahmat Allah itu waktu mana kita dah mula menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah. Dan satu rahmat Allah ni pun kita rasa seronok dah. Hidup atas muka bumi ini. Saling berkasih sayang. Seorang ibu kasih sayang pada anak. Seorang bapa sayang pada anak. Pasangan hidup sayang sesama kita. Kenapa kita jadi sayang sesama kita ni? Kerana rahmat Allah. Rahmat Allah yang ada tu pun satu je yang Allah campakkan ke atas muka bumi. Ada 99 lagi rahmat Allah yang Allah simpan yang disebut dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. 99 lagi tu Allah simpan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kamu di atas dunia ni letakkan raja, harap kamu kepada Allah. Pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Lalu dengan pemurah Allah dengan hamba dia satu ni pun kita dah boleh tengok dah rasa kasih sayang, cinta mencintai sesama kita, sayang menyayangi sesama kita, sampai terlupa dah kepada pencipta. Ramai mana di kalangan kita jadi demikian. Dalam hidup kita ni, bila Allah turunkan dalam hidup kita ni, kita jadi sayang. Suami sayang pada isteri, isteri sayang pada suami, kemudian sayang pada anak-anak. Semua ni kerana apa dia? Satu je yang rahmat Allah turunkan di atas muka bumi. 99 lagi Allah simpan di akhirat. Nak suruh apa dia? Kamu letak berharap, ya Allah, aku naklah kebaikan, rahmat kamu dan sebagainya. Itu dipanggil raja dalam hidup seorang mukmin. Dalam riwayat lain disebutnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sebanyak 100 kerahmatan olehnya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin inna Allah Ta'ala mi'ata rahmatin. Allah dia ada lebih kurang 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dan Allah turunkan satu je rahmat, dan satu je rahmat yang diberikan di kalangan manusia ini sendiri, di kalangan jin, di kalangan manusia, minal jin wal ins wal bahaim wal hawam, binatang-binatang dan segala yang merayap di atas muka bumi ini. Fabiha yata'atafu. Kerana satu rahmat Allah inilah kita saling berkasih sayang. Kemudian wabiha yatarahamu. Dan dengan dia pula masih dalam keadaan sayang menyayangi. Bahkan dengannya pula binatang buas itu menaruh hiba hati kepada anak dia. Walaupun dia garang macam mana pun binatang tu, tapi bila dia dengan anak dia, dia hiba dengan anak dia. Wabiha yatarahamun. Wabiha ta'atiful wahsyu 'alal walidiha. Singa misal contohnya, dia ganas, tapi dengan anak-anak dia ada juga rasa kasih sayang. Walaupun dia ganas macam mana pun. Demikianlah binatang seganah mana pun, dengan anak dia ada rasa kasih sayang. Allahu Akbar. Allah jadikan. Wa akharallahu 99 rahmatan yarhama biha ibadahu yaumal qiyamah. Tapi Allah tangguhkan 99 lagi rahmat Allah ini untuk hamba-hambanya bila di hari akhirat nanti, yaumal qiyamah, pada hari yang disebut dengan hari kiamat. Ya Allah nak gunakan 99 lagi untuk di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Takkanlah Allah tak kesian pada kita. Kalau di dunia ni pun kita ni kan solat kadang-kadang terlewat, kadang-kadang kita ni terbuka aurat, kadang-kadang ni kita buat tersilap dalam hidup kita, tapi ada je kasih sayang Allah, ada je kurniaan yang Allah bagi pada kita. Kalaulah di dunia ni satu je Allah turunkan rahmat dia, pun kita rasa kasih sayang dah sesama kita, rasa nikmat dah dalam hidup kita. Ramai mana dah orang yang cinta-cinta tu dalam keadaan terguling-guling dah kerana dapat rasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan di akhirat nanti, orang yang hidup dalam keadaan yang dapat 99 rahmat Allah. Ada 99 ni Allah tangguh di akhirat. Nak suruh apa dia? Kamu ambil di akhirat nanti. Nak suruh di dunia ni, kamu berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia?
Kerana banyak lagi rahmat Allah yang Allah nak sediakan di akhirat nanti. Dengan syarat di dunia ni, kamu jaga betul-betul diri kamu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah. Kan orang kita ni kan, dalam hidup kita ni banyak mana dah kita buat satu perkara yang tak disukai di sisi Allah. Allah tak suka pun dengan keadaan yang dibuat ini. Tapi dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, masih lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita rasa dalam hidup kita. Allah bagi nikmat makan, hidup. Dalam hidup kita ni, dan makanan kita sedap, kemudian tidur bangun kita seronok. Dalam keadaan begini, dapat lagi rahmat Allah. Ada lagi rahmat Allah suasana yang ada pada diri kita. Kalau negara lain kan, bila tak ada Perdana Menteri, mesti kucak-kacir. Misal contohnya, bila tak ada saja pemerintah, mestilah jadi kelam kabut terus. Tapi Alhamdulillah, negara kita, sebelum daripada ni, orang sebut kalau tak ada kerajaan ini, habislah. Kalau tak ada kerajaan ini, maka akan berlaku porak-peranda dan sebagainya. Tak? Tengok sekarang, tak ada, waktu mana Perdana Menteri letak jawatan saja, tapi dia tenang je, tak ada apa pun di kalangan masyarakat. Dalam suasana yang bergaduh, yang berebut, yang berebutnya, yang nak jadi, yang berharap jadi Perdana Menteri. Kita yang tak berharap jadi Perdana Menteri ini, kita berharap apa dia? Berharap rahmat Allah. Mudah-mudahan demikian dalam hidup kita. Orang lain berharap menjadi Perdana Menteri. Kita berharap yang disebut dengan berharap supaya Allah bagi rahmat dia di akhirat nanti. Rahmanur Rahimnya Allah. Kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Juga diriwayatkan hadis seperti yang diriwayatkan warawahu Muslim aidan min riwayatin Salman Al-Farisi. Daripada riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin faminha rahmatun yatarahamu bihal khalq bainahum wa tis'una liyaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sama, lebih kurang sama je hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah mempunyai 100 rahmat. Di antara satu rahmat yang Allah turunkan, yatarahamu bihal khalq, menyebabkan hidup kita ni saling berkasih sayang. Satu je rahmat ni, kita rasa adik-beradik di antara satu sama lain. Adik-beradik kita tu, kita rasa keluarga kita yang rapat. Ni kerana apa dia? Rahmat Allah dalam hidup ini. Bainahum, di kalangan mereka itu. Watis'un, dan Allah tangguhkan lebih kurang 99 lagi rahmat Allah liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Kalau hidup di atas dunia ni pun satu rahmat Allah ni pun, kita rasa begini dah hidup. Nikmatnya dalam hidup ini. Dipanggil di dunia ini. Bayangkan di akhirat nanti. Sebab tu di dunia ni, mula timbulkan terus rasa harap kepada Allah. Aku ni, macam mana pun jahat, aku kena kembali pada Allah. Bagaimanapun aku tak baik, aku mesti taubat pada Allah. Bagaimanapun kesiapan yang aku lakukan, yakin Allah terima taubat hambanya. Ini dipanggil berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada yang demikian. Sebab orang kita ni cepat kecewa. Dalam hidup kita ni, orang kita ni cepat dalam hidup dia nak kecewa. Nak jadi dalam keadaan tak nak lah, dia sebut. Nanti Allah tak terima dah kita ni. Allah ni begini, Allah ni begini. Menyalahkan Allah. Tak boleh dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, kita kena letak Allah terima amalan kita. Allah terima taubat kita. Allah akan terima kita. Walaupun kita ni tak belajar agama daripada kecil, tapi sekarang baru ada kesedaran agama, Allah terima yang disebut dengan kita ni. Jangan kita ni rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tak pandang langsung dah aku ni. Aku ni jahat, aku ni banyak dosa, aku ni buat benda apa yang aku tak buat sebelum daripada ni, mesti Allah tak pandang dah aku. Tak, bukan demikian. 99 lagi rahmat Allah, Allah simpan di akhirat. Satu je rahmat Allah yang Allah jadikan untuk di dunia. Satu inilah yang menyebabkan binatang tak pijak, binatang buas tak buat khianat pada anak dia. Nak sebutnya rahmatnya Allah jadikan pada binatang. Kalau binatang tu pun ada rahmat Allah, bayangkan makhluk manusia. Makhluk manusia ni
Dia panggil, Allah jadikan pada diri dia ni ada perasaan Rahmanur Rahim. Sifat yang disebut dengan sifat Allah yang Rahmanur Rahim tu kita dapat rasai dalam hidup kita. Baru satu je Allah gunakan. 99 lagi Allah simpan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hadis-hadis begini ni memberi semangat dalam hidup kita supaya kita tak berputus asa. Nak ajar pada kita berusahalah untuk menimbulkan rasa harap kita pada Allah. Ya Allah, aku ni macam mana pun dosa, macam mana pun banyak kesilapan, macam mana pun aku ni ada buat begitu begini dan sebagainya dalam hidup ini. Tapi aku letak rahmat kamu tu mengatasi daripada yang disebut dengan kemarahan kamu, ya Allah. Besar pada diri kita demikian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebut, Inna Allah Ta'ala khalaqa yawmal khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Allah sewaktu menciptakan kejadian langit dan juga bumi ini ada 100 rahmat Allah. Kullu rahmatin tibaqun ma baina samai wal ard. Tiap-tiap rahmat itu susunan dia tu di antara langit dan juga bumi. 100 ni. Faja'ala minha fil ardi rahmatan fabiha ta'tiful walidatun ala waladiha. Lalu Allah jadikan satu je rahmat Allah di atas muka bumi ini yang menyebabkan seorang ibu dan ayah menjadi rasa kasih dan sayang pada anak dia. Ni perasaan ibu dan ayah ni kan, kita ni kan ada anak ni, anak kita ni bau busuk macam mana pun, peluh macam mana pun, buang najis macam mana sekalipun, kita ni pergi cium dia. Pergi cium anak kita ni. Anak kita tu tidur sah-sah dengkur. Tadi tak dengar cakap kita. Tapi bila kita tengok dia tidur tu, kita pergi cium dia, sayang dia. Sayang pada anak kita ni. Kenapa tu? Rahmatan. Inilah fabiha ta'tiful walidah. Rahmat Allah. Demikian juga kita tengok suami kita. Isteri dia tengok suami balik penat, letih, diam je suami, tak bercakap dalam rumah. Di waktu tersebut dia pergi duduk sebelah suami dia. Di waktu ni gambaran apa dia? Keadaan begitu. Dia tak bercakap pun, dia layan je suami dia. Dia diam je sebelah suami. Misal contoh, suami nak suruh diam je, dia pun diam sebelah suami dia tersebut. Ni dipanggil rahmat Allah. Kadang-kadang suami itu ambil tangan, pegang tangan isteri. Kemudian isteri tanya, kenapa bang? Diam je. Banyak kerja, banyak benda nak fikir. Katanya suami, abang kalau dekat luar, abang banyak je bercakap. Iyalah kat luar tu kerja. Dia jawab demikian. Suami jawab, dah balik ke rumah ni nak berehat. Lalu isteri dia pun, tak apalah kalau begitu abang rehatlah. Ni benda apa yang timbul benda demikian? Sampai isteri bersusah payah kemas rumah, bersusah payah masak nasi, bersusah payah untuk nak basuh pakaian dan sebagainya, lipat kain, gosok baju dan sebagainya. Semuanya apa benda ni dalam hidup? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang berlaku dalam hidup ni. Suami pula yang dia tengok isteri dia letih itu dan letih ni, beli mesin basuh, beli striker, beli barang-barang. Dia letih cari harta kat luar, tapi dia bagi sumbangan dia, harta dia untuk rumah tangga. Benda apa ni? Rahmat Allah. Ambil duit, bayar bil elektrik, bayar bil air. Kemudian suami ni, kemudian bayar yang disebut dengan yuran pengajian anak-anak. Semua perkara yang berlaku tu dipanggil rahmat Allah. Rahmat Allah dalam kehidupan mereka ini sendiri. Ni dipanggil rahmatan fi fabiha ta'tiful walidatun ala walidiha. Itu cara demikian pada diri. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'd. Demikian juga binatang-binatang buas. Demikian juga burung-burung yang terbang, keluar terbang, cari makanan, terbang balik ke mulut anak dia. Benda apa yang berlaku tu? Tu baru satu rahmat Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi, menyeluruh dirasai di kalangan makhluk di atas muka bumi ini sendiri. Tengok burung-burung, tengok itik, ayam dan sebagainya, semuanya merasai rahmat Allah. Kalaulah Allah boleh buat begitu pada binatang, fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Bila sampai di hari akhirat nanti, lalu Allah sempurnakan rahmat ini
99 lagi yang Allah simpan itu, Allah sempurnakan di hari kiamat nanti. Nak suruh apa dia? Timbulkan rasa harap kita pada Allah. Ya Allah, takkanlah tak ada secebis rahmat kamu untuk kami di akhirat nanti, ya Allah. Dengan dosa yang banyak yang kita lakukan, dengan kesilapan yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini, takkanlah di sana tak adanya yang disebut dengan rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Untuk jejak kaki ke dalam syurga kamu, ya Allah. Itu cara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. Allahu Akbar. Tengok nak sebutnya rasa harap pada Allah ini. Daripada Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menceritakan yang cerita daripada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbi tabaraka wa taala. Di mana Allah diceritakan daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa dia? Ceritanya, faqal aznaba abdun zamban, hamba aku telah buat dosa. Hamba aku telah buat dosa. Tiba-tiba mulut dia sebut, Allahumma ighfir li zambi, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku. Bila disebut demikian, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jawab terus, aznaba abdi zamban, hamba aku buat dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dosa, yaghfiruz dzunub, dan dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Lalu wa ya'khudhu bizzambi, kemudian dalam hamba aku dia melakukan dosa, dia tahu bahawa dia mempunyai Allah yang mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman sebab adanya dosa itu. Allah berkuasa untuk nak menjadikan kesan daripada dosa yang dilakukan itu. Kemudian apabila hamba aku mengulangi lagi berbuat dosa itu lagi, lalu hamba aku tu dia ulang balik, summa ada fa'aznab, kemudian dia ulang balik buat dosa lagi. Bila diulang balik buat dosa lagi, faqal ay rabbi ighfirli zambi, lalu mulut dia sebut, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah jawab balik, aznaba abdi zamban, hamba aku buat lagi dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiruz dzunub, tapi dia tahu ada Allah yang mengampunkan dosa dia. Wa ya'khudhu bizzamb, dan Allah berkuasa untuk membalas terhadap dosa yang dilakukan. Tapi sayang, kali yang ketiga, summa ada fa'aznab, dia buat ulang balik dosa itu, lalu dia buat dosa lagi, lalu dia angkat lagi tangan, ay rabbi filli zambi, dia minta ampun, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah sebut, aznaba abdi zamban, hamba aku buat dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa tu, yaghfiruz dzunub, yaghfiruz zamb, dia mengampunkan dosa, wa ya'khudhu bizzambi, dan dia berkuasa untuk membalas di atas dosa itu. Qad ghafartu li abdi, sesungguhnya aku mengampunkan dosa hamba aku itu. 3 kali kan dia buat dosa, dia tahu Allah ada, aku mohon kemaafan pada kamu ya Allah. Kemudian dia ulang lagi, kemudian dia rasa sedar ada Allah, dia ulang lagi, dia minta ampun pada Allah, dia ulang lagi sampai 3 kali. Allah sebut, qad ghafartu li abdi, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosaku. Falyaf'al ma syaa, maka
Di waktu itu, maka hendaklah dia nak berbuat sesuka hati, buatlah. Maknanya, dia buat dosa lagi, dia taubat. Dia buat dosa lagi, dia taubat. Allah kata, aku ni merahmati hamba-hambaku yang demikian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ, yakni bolehlah mengerjakan sekendak hatinya. Maksudnya, ia selama-lamanya yang melakukan sedemikian itu, yakni melakukan dosa, lalu segera bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Sebab sesungguhnya taubat itu dapat melenyapkan dosa-dosa yang sebelum daripada ini. Sampai peringkat demikian. Dalam hidup kita ni, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Allah kata, buatlah, katanya Allah. Lepas tu, aku ampunlah, katanya Allah. Maknanya, sampai peringkat, kamu ni memang jenis begitu dalam hidup kamu. Rahmatnya Allah dalam hidup hamba ni, sampai peringkat kamu kena rasa harap dengan Allah, biar Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Dalam hidup kita ni kan, ramai orang kita ni begitu. Dia tahu ni dosa ni, buat juga. Kemudian dia minta ampun pada Allah. Ramai demikian. Dia tahu dosa. Saya berjumpa dengan ramai pramugara dahulu. Dia pergi ke Mesir, waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu. Turun daripada kapal terbang tu, 2-3 hari balik, dia nak balik. Dia pergi ke hotel, cari masjid, duduk dalam masjid, taubat pada Allah. Angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa. Dia sebut ni, pramugara tu sebut. Kerana apa dia? Kerana waktu mana atas kapal terbang ni, tuang arak, hidang arak pada orang, minum arak. Jadi dosa ni, macam mana nak buat? Minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa tadi. Dosa yang dia buat tadi. Kemudian balik nanti, sama juga. Terbang balik, tuang balik arak. Kemudian turun, alhamdulillah selamat, buatnya selamat dia. Dalam keadaan turun selamat, cari masjid, taubat lagi. Ataupun minta ampun lagi pada Allah. Begitulah yang dilakukan dalam hidup dia. Sehingga kan, dianya sentiasa harap dia, Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah. Aku tahu ni dosa, tapi kehidupan aku macam tu. Kehidupan aku ni, aku jadi hidup dalam keadaan nak buat je dosa sepanjang masa dalam hidup. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yuznibu fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Rasulullah sebut, demi zat yang jiwanya ada dalam genggaman kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, andai kata kamu ni semua tak melakukan dosa, katakanlah kamu ni tak buat dosa, kamu ni ada di kalangan kamu ni yang tak buat dosa langsung, nescaya Allah akan menghantar yang disebut laulam tuznibu la zahaballahu bikum, dan Allah akan menghapuskan kamu, lalu Allah mendatangkan satu kaum yang lain yang melakukan dosa. Allah akan hantar kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka minta ampun pada Allah. Kaum itu akan minta ampun pada Allah, lalu Allah akan mengampunkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kalau kamu ni bagus je, mati kamu dengan bagus tu. Mati kamu dengan bagus, dengan taat tersebut. Tapi lepas pada ni, datang kaum yang mendosa, yang buat dosa. Bila mereka buat dosa, maka Allah timbulkan pada mereka tu rasa harap untuk diampunkan dosa. Allah akan jadikan demikian. Mereka akan minta ampun pada Allah, lalu Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ini cara demikian hidup atas muka bumi ni. Tak ada orang yang hidup dalam keadaan tak buat dosa. Ada je dosa. Dosa kita kan, tunggu je ustaz ni, hari ni ada ke live ke tak ada. Senang je. Ustaz ni tak datang lah tu, ustaz ni tak buat live tu. Dah ada je. Ada dalam hati kita ni, ni ustaz mesti ni sedang tidur ni, tu berdengkur tu, senang kita ni. Kan? Bunyi dengkur babo ni tu, admin, bukannya saya yang dengkur. Tapi nak sebutnya, kadang-kadang kita ni, ada yang tulis, kesian ustaz, penat ustaz. Padahal bukan saya pun, admin, tertidur dalam live. Nak sebutnya gambaran, macam-macam gaya dalam hidup kita. Adakah kita nak buat dosa? Senang je. Dosa dalaman, dosa hati ni. Lalu Allah jadikan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunkanlah dosaku ya Allah. Wa an Abi Ayyub
Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kata dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibun laqalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebut, kalaulah kamu ni tak buat dosa, nescaya Allah akan ciptakan satu makhluk yang buat dosa. Makhluk yang akan buat dosa, fayastaghfirun, lalu dia cepat-cepat minta ampun pada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah akan ampunkan makhluk tersebut. Nak sebutnya, benda apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh jadikan pada diri kita? Timbulkan pada diri kita ni rasa harap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-hambanya ini sendiri. Kita berhenti setakat inilah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi peluang pada kita untuk kita ni terampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.